Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Amun Amno bin Amran. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai sukan dan etika. Korang tahu tak apa itu sukan? Sukan ialah salah satu aktiviti riadah yang digemari ramai. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran dan sebagainya. Dalam lingkungan sukan yang sangat kompetitif ini, kita mendengar lebih banyak tentang perilaku yang tidak beretika. Etika merupakan perkara-perkara ataupun peraturan-peraturan dalam kesukanan. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kepada jurulatih maupun kapten untuk mendefinisikan asas moral sukan dan etika-etika sukan kepada para ahli pasukan yang lain supaya ahli pasukan yang lain dapat mematuhi etika-etika dalam persukanan. Etika adalah suatu perkara yang sangat penting dalam sukan. Antaranya ialah etika sukan dapat mewujudkan keharmonian dalam kesukanan, tidak kira penyokong ataupun pemain. Kita mestilah bekerjasama antara satu sama lain seperti aur dengan tebing untuk memastikan keharmonian dalam bidang kesukanan terpelihara. Selain itu, ianya juga dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. So guys, mohon tahu tak sejarah macam mana sukan ni diwujudkan di Malaysia? So, sukan ini wujud pada tahun 1400 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Sukan yang tengah ketika itu adalah sukan tradisional seperti congkak, cepteh iaitu timang bulu ayam dan juga balenting. Pada penjajahan British pada abad ke-19, pihak British telah memberi kesan yang banyak dalam perkembangan aktiviti sukan. Pihak British telah memperkenalkan sukan seperti bola sepak, badminton, kriket dan juga tenis. Selepas kemerdekaan, sukan pingpong, sukan bola ranjang dan juga sukan bola tampar telah diperkenalkan dalam negara kita. Masyarakat Cina telah memperkenalkan sukan ini dalam negara kita. Sukan ini telah menjadi budaya mereka dan juga ciri-ciri utama dalam bidang sukan mereka. So, statistik untuk etika bersukan iaitu jumlah ADP setiap tahun semakin meningkat seperti kita boleh lihat di sini. Ini menunjukkan etika dalam sukan semakin mengurang. Dan satu lagi statistik di sini iaitu jumlah diskriminasi dalam sukan juga semakin meningkat. Tapi kita tengok pada 2018 hingga 2019 kes menurun, tapi kita tidak boleh mengatakan kes 2019 hingga 2020 semakin menaik kembali. Assalamualaikum. Atlet di sini membawa maksud seseorang individu yang mengambil bahagian atau menyertai acara sukan seperti bola sepak atau acara olahraga dan lain-lain lagi. Selain itu, sebagai seorang atlet, kita juga perlu mematuhi undang-undang dan peraturan sesuatu permainan seperti bola sepak yang mempunyai tata cara, etika dan protokolnya yang tersendiri. Yang kedua, menghormati pegawai sukan dan juga pihak lawan seperti tidak menghasilkan provokasi terhadap pihak lawan dan menghormati keputusan pengadil. Jadi, dengan memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap etika, secara tidak langsung mampu melahirkan atlet yang sentiasa akan berusaha meningkatkan prestasi diri. Sebagai seorang atlet, kita hendaklah mempunyai sikap amanah dan tolak rasuah sepenuhnya. Ingat dan tanamkan dalam fikiran anda #rasuah dihina, maruah dibina. Selain itu, sebagai seorang atlet, kita hendaklah bertanding dengan penuh semangat kesukanan kerana kita mewakili negara dan juga sebuah institusi. Pentingkan diri dalam pertandingan sering dilihat. Hal ini kerana kurangnya penghayatan etika dalam sukan. Sebagai seorang atlet, kita hendaklah memupuk sifat toleransi dalam kehidupan seharian. Boleh tak macam tu? Okey, sekarang kita balik pula kepada jurulatih.
Jurulatih dalam pasukan amatlah penting kerana dia merupakan tonggak yang akan mengendalikan pasukan dan atlet tersebut. Jurulatih juga mempunyai etika yang tersendiri. Jurulatih perlulah mempunyai kelulusan yang berkelayakan kerana jurulatih merupakan salah satu contoh kepada atlet dalam pasukan. Hal ini penting supaya atlet tidak hilang hormat kepada jurulatih. Tambahan pula, jurulatih perlulah mempunyai sikap yang positif dalam banyak perkara. Seorang jurulatih perlu mempunyai semangat kesakanan yang tinggi, iaitu sanggup untuk menerima kekalahan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Selain itu, jurulatih perlu sentiasa memikirkan adanya peluang untuk menang. Hal ini bagi memastikan atlet mempunyai mentaliti untuk menang. Dan seterusnya, atlet akan berusaha sehingga ke hujung minit perlawanan. Jurulatih juga perlu mempunyai disiplin yang tinggi, perlu mendapati masa dan juga mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Disiplin yang ditunjukkan jurulatih akan memastikan kejayaan atlet di pentas yang lebih tinggi. Disiplin perlu dimulakan oleh jurulatih, barulah atlet akan mengikut menjadi berdisiplin juga. Sebab kata pepatah Melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Etika dari aspek pengadil. Pengadil adalah seorang yang penting dan berkuasa dalam pelbagai sukan yang mengawal peraturan dan undang-undang sukan semasa perlawanan. Pengadil harus memastikan semua pemain mengikut peraturan sesuatu sukan supaya perlawanan tersebut berjalan dengan lancar. Selain itu, pengadil tidak harus memilih kasih. Sebagai contohnya, jika berlaku pertelingkiran faham antara dua pemain, pengadil itu haruslah membuat keputusan yang betul supaya pemain yang membuat salah itu mendapat hukuman. Seterusnya, pengadil tidak boleh mengambil sebarang rasuah kerana rasuah dapat mencemarkan dan merosakkan mutu sukan negara. Dan akhir sekali, pengadil perlulah membuat pengadilan secara adil dan saksama dalam sesebuah perlawanan. Sebagai contoh, sistem VAR diperkenalkan untuk membantu pengadil dalam membuat keputusan dengan lebih tepat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apakah itu penonton? Okey, penonton ni merupakan individu ataupun seseorang yang menyaksikan perlawanan sama ada secara terus berdepan, iaitu seperti di stadium dan sebagainya, ataupun secara siaran langsung seperti saya sekarang di TV. Okey, apabila menjadi penonton ni, kita tak lari daripada etika-etika seorang penonton. Okey, etika-etikanya ialah apa? Okey, nombor 1, etika yang pertama merupakan mempunyai minda kelas yang pertama. Okey, bila kita mempunyai minda kelas yang pertama ni, kita akan contoh benda yang kita buat ialah kita bersihkan tempat kita duduk di stadium, kita buang sampah di tempat sepatutnya. Okey, maknanya kita uruskan dengan baik lah. Maknanya itulah maksud mempunyai minda kelas yang pertama. Okey, kemudian poin yang kedua pula merupakan mengelak dari membuat provokasi kepada penyokong pihak lawan. Okey, bila kita membuat provokasi kepada penyokong pihak lawan ni, jadi tak elok. Jadi game jadi tak best. So maknanya better kita, kalau daripada kita membuat provokasi tu, baik kita mengelakkan selama kita kan. Seterusnya, sebagai penonton, kita perlulah menghormati keputusan pertandingan dan keputusan pengadil. Hal ini adalah kerana pengadil telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengadil. Hal ini kerana kurangnya penghayatan terhadap etika sebagai penonton. Berakhir kata, semua etika haruslah dipatuhi oleh pemain maupun penyokong ataupun jurulatih. Hal ini demikian kerana kita dapat mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku dalam negara kita. Kita tahu, jika semua etika ini dipatuhi oleh semua pihak, hal ini tidak akan berlaku dalam negara kita. Sekian.